Baik, kembali dalam Buletin Awani dari World Trade Center Kuala Lumpur dan terkini waktu ini, kalau kita boleh bercakap berkaitan dengan Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau ataupun RCEP, yang mana sebenarnya idea ini telah pun bermula daripada tahun 2011 dan hari ini merupakan titik dan juga hari yang bersejarah selepas idea ini ditandatangani dan juga perjanjian itu yang disertai oleh kesemua 10 negara anggota ASEAN bersama dengan China, Jepun, Korea Selatan, Australia dan juga New Zealand. Dan kita nak melihat kepada signifikasi perjanjian ini bagaimana dan apa yang berlaku sebenarnya di sebuah hotel di ibu negara. Kita nak terus saja bersama dengan Firdaus Azil untuk perinciannya. Firdaus. Okey, baik, terima kasih Ehsan di Bukit Kewangan. Seperti yang Ehsan maklumkan, hari ini merupakan hari yang cukup bersejarah kerana difahamkan rundingan untuk melaksanakan ataupun merealisasikan perjanjian atau apa yang lebih dikenali sebagai RCEP ini telah berlangsung hampir 8 tahun. Dan akhirnya hari ini ke-10 negara ASEAN termasuk 5 lagi negara iaitu China, Jepun, Korea Selatan, New Zealand dan Australia telah bersetuju untuk membentuk apa yang kita panggil sebagai RCEP. Dan sebelum ini mungkin saya boleh cakap sedikit, sebelum ini sepatutnya ia melibatkan juga negara India. Bagaimanapun mereka telah pun menarikkan diri. Dan Malaysia diwakili oleh Menteri Kanan merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, yang mana beliau mewakili kerajaan menandatangani perjanjian itu. Dan mungkin saya boleh ceritakan sikit, ia telah dilakukan dalam sebuah bilik di hotel ini, dilakukan secara telekonferens ataupun melalui persidangan video, yang mana ia dimulakan oleh 10 negara ASEAN, bermula dengan Brunei dan diakhiri dengan Vietnam. Kemudiannya barulah ditandatangani oleh 5 negara seterusnya, iaitu bermula dengan Australia dan diakhiri dengan New Zealand, itu yang telah berlaku sebentar tadi. Dan RCEP ini merangkumi 10 ekonomi Asia Tenggara. Dan juga mungkin saya boleh memetik bahawa Datuk Seri Muhammad Azmin Ali sebelum ini dilaporkan berkata bahawa perkongsian ataupun perjanjian RCEP ini akan menjadi pemangkin bagi pemulihan ekonomi pasca COVID-19, yang mana perjanjian itu akan dapat membantu membuka pasaran baharu serta memantapkan rantaian bekalan serantau. Dan kita akan cuba mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai ataupun perincian mengenai perjanjian ini. Dan ketika ini sebentar tadi selepas selesai menandatangani perjanjian itu, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali juga dan serta Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah masuk ke dalam bilik ini untuk melakukan sesi foto op bersama dengan pegawai-pegawai kementerian yang lain. Kemudian mereka dilihat meninggalkan bilik ini, dan kita masih menunggu sama ada akan ada atau tidak sidang media, kerana kita dah difahamkan sebentar tadi Datuk Seri Azmin Ali kata kena tunggu dulu tengok ada kesempatan ataupun tidak. Sekiranya ada, kita akan terus membawa butiran lanjut itu melalui 501 Awani dan astroawani.com. Ehsan. Baik, terima kasih Firdaus Azil atas laporan itu tadi. Pastinya perkembangannya kita bawakan dari semasa ke semasa. Dan kalau kita nak bercakap berkaitan dengan RCEP ini, antara jalan pentingnya adalah membuka pintu perdagangan, mewujudkan pasaran bebas dan juga menghapuskan pelbagai birokrasi antara kesemua 15 negara yang terlibat. Dan ini sekaligus melihat kepada pembentukan blok perdagangan bebas terbesar di dunia. Dan pastinya apa sahaja perkara dan juga kebaikan daripada perjanjian ini kami bawakan nanti pada buletin berikutnya untuk kita menganalisis dan juga kita melihat bahawa kepentingan Malaysia dan negara-negara yang terlibat dalam perjanjian berkenaan. Baik, itu waktu untuk terkini dan kita akan ke laporan berikutnya seketika ini.